العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Pertamanya, niat disertakan dia dengan terbasuh satu juzuk daripada muka, dan tiada disyaratkan kekal niat hingga terbasuh sekalian muka atas yang mu'tamad. Sambung bab wudu. Faslun, satu penceraian, ay fasilun, penceraian di antara kalam yang dulu berkenaan dengan mahram. Kemudian tajuk kecil kita ni dia akan menyentuh berkenaan dengan wudu. Bermula fardu wudu, dengan barat dalam kitab-kitab fiqh kita ni dengan fardu biasaan dia, ataupun sebahagian kita ada diibaratkan dengan arkan. Arkan bermakna fardu, la ma la budda minhu wa huwa juz'ul mahiyah. Tapi ada perbezaan sikit kata fuqaha. Sebab bila disebut rukun, dia mesti tertib, lagi pula tidak boleh diselangi dengan perbuatan yang lain. Adapun fardu selang tak apa. Lepas pada basuh muka, kita tak basuh tangan, buat apa? Pergi makan kopi dulu, tak apa. Tapi kalau rukun tak boleh. Lepas baca Fatihah, pergi sentai nasi dulu boleh? Boleh. Dia tak boleh buat ni, nak baca ni tak boleh. Menekan hak disyariatkan saja. Itu beza di antara fardu dan juga rukun. Sebab tu fuqaha kita ni mengibaratkan dalam bab taharah, bab ayat semayang ni dengan fardu wudu. Sebab fardu ini dia memang disyaratkan mualat. Dia tak disyaratkan mualat, hanya sunat saja mualat. Tertib ya. Kalau mualat sunat saja. Tapi kalau bab rukun, dia mesti bermualat. Mualat ni berturut-turut, mana tak boleh diselangi dengan perbuatan yang asin, perbuatan yang lain. Itulah maksud furud. Bermula fardu wudu. Ni kalau tengok bahasan fardu antara amrun ta'abudi ke amrun ta'akuli. Ni dalam kitab Bujurmi Iqna' ada perbahasan. Wudu diambil daripada perkataan wada'ah, bermakna husnu wan nazafah. Ini ada maksud yang panjang di kalangan para ulama, ada bahasan dalam masalah wudu ni. Ada wudu'i wa wudu al-anbiya min qabli. Cerita adalah hadis ni berkenaan dengan bab wudu ni. Jadi fardu wudu tu 6 perkara, yakni berhimpun 6 perkara. Kena ada ke 6. Memang kalau tak cukup satu, tidak dinamakan wudu. Kita basuh muka saja, syarak tak panggil berwudu. Sebab berwudu itu, sebab wudu dia ada dua kan, ada wudu lughawi, ada wudu istilahi. Wudu lughawi ni kita basuh muka, kita basuh tangan, begitu je. Tapi wudu istilahi ni sekurang-kurangnya sekali kita ratakan air ke seluruh anggota wudu. Nama wudu istilahi lah. Dah babak ghuslun ni cerita panjang lah. Ghuslun saqil, ghuslun khafif, apa semua tu. Bab wudu ni digunakan juga pada istilah lughah. Cerita Nabi bangkit daripada tidur, kadang-kadang Nabi berwudu. Ni ulama tafsir situ wudu di situ iaitu wudu lughawi. Apa makna wudu lughawi? Nabi basuh muka saja. Bukan ambil ayat sembahyang. Rasulullah tak apalah. Ambil ayat sembahyang pun, ayat sembahyang Rasulullah kan betul. Tapi Nabi buat juga sebagai panduan dan pedoman. Itu cerita bab-bab perbahasan di kalangan ulama lah berkenaan dengan wudu ni. Pertama daripada 6 perkara tu niat. Niat ni kita maklum lah dalam bab niat ni. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi
kita qasad, kita mau serta kita menyahaja dan sedang apa yang kita buat. Muqtarinan bi fi'lihi, disertakan dengan sedang. Ingat mau tadi ni dengan memulakan melakukan perbuatan. Itu niat kan, sedang. Membunuh dengan niat, membunuh dengan kita sedang dan kita tahu serta bertujuan begitu. Dan tujuan kita itu maksud membunuh dengan niat. Dan bukan maksud membunuh dengan niat kita pegang pisau, aku nak bunuh dia, aku nak bunuh dia. Ada kita kata begitu? Tak ada. Duduk dalam perut pegang pisau ni pergi nak tikam kawan tu kan. Itu pergi membunuh dengan niat. Mana bukan kita kata dalam perut sahaja aku bunuh dia kan. Itu bab niat tu kan pasal itu cerita panjang lah. Cuma hadisun nafsi itu sebagai nak memperingatkan balik bila kita sebut nawaitul wudu'a, saja aku mengangkat hadas, nawaitu rafa'al hadasil asghar, supaya menolongkan hati kita untuk niat. Bisa idul lisan alal qalbi, supaya membantulah oleh ucapan kita tu hati kita ni tak terpesong untuk tujuan yang lain. Tu yang kita ulama kata sunat tu dikiaskan pada masalah haji dan umrah. An-nawaitul hajja aw nawaitul umrata wa ahramtu bihi, ataupun wa ahramtu biha, ataupun wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Dalam bab ni haji dikias itulah. Walaupun Nabi tak usali, Nabi hanya nawaitul ihram kan, aku niat ihram. Dikias itulah Imam Syafi'i kias pada masalah haji, rukun Islam, ibadat fardu, maka sembahyang pun rukun Islam, maka disunatkan kita berlafaz niat. Itu yang usalli lillahi ta'ala, salli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman mustaqbilan lil qiblati lillahi ta'ala. Kita niat, kita lapaz niat begitu supaya membantu oleh lidah kita ni akan hati kita tak terpesong pergi ingat hal lain, tumpu kata sembahyang. Itu niat. Tapi ni masalah kita ambil ayat sembahyang. Niat tu makna kita sedang, mau hati kita disertakan sedang kita dan mau bertujuan hati kita tu dengan terbasuh. Ini syarat terbasuh. Panggil bina mutawa'ah. Terbasuh. Bila terbasuh tak syarat fi'lu fa'il. Makna tak syarat kita sendiri yang basuh. Walaupun orang lain yang jurih, tapi masa dia jurih tu kita niat angkat dah, terpakai dah. Dia tak syarat. Sebab tu dalam masalah wudu ni, orang bukan Islam tolong bagi ambil ayat sembahyang pun kita boleh niat. Pasal dia tak disyaratkan perbuatan. Hujan turun, kita niat bila air tu menitik muka kita, kita niat mengangkat hadas, maka jadilah wudu kita tu. Dia buat main dengan ibarat terbasuh. Kalau kita lain membasuh. Membasuh dengan makna terbasuh. Apa maksud terbasuh? Tak disyaratkan perbuatan kita. Walaupun orang lain tolong ambil boleh, tapi syarat mau tuan tubuh tu niat dia. Macam orang sakit lah, dia tangan apa sakit pak, orang tolong basuh muka. Tapi orang tu nak niat tak boleh lah. Sebab dia orang ibadat dia hanya niat sajalah basuh muka. Ulama-ulama dulu, Imam Jalaluddin Sayuti, nak murid punya khidmat kat dia sampai teratur. Sembahyang mengusap lagi. Rambut Imam Sayuti pun orang sikat. Tapi tak apalah Imam Sayuti. Padahal nak khidmat pun. Sampai teratur. Makan pun orang suap. Orang bakti kat dia sampai teratur. Padahal lah Imam Jalaluddin Sayuti. Padahal dengan tahap peringkat dia. Terbasuh satu juzuk, satu bahagian daripada muka. Tak kira lah kita nak basuh pihak mana pun, tapi segi afdal kita mulakan wajah kita ni sebelah atas. Juri sebelah atas tu segi afdaliyah dia. Adapun segi sahnya ibadat tu basuh daripada juzuk mana pun tak apa. Mula ke bawah dulu kan, basuh pipi dulu pun tak apa. Janji mula-mula kena tu kita dah niat. Kalau niat di pertengahan, maka hak basuhan sebelum niat itu kena diulang semula. Itu je lah. Dan tiada disyaratkan, syarat pada sah nak ambil sembahyang tu kekal niat, berterusan niat hingga terbasuh sekalian muka. Tak syarat. Tak syarat pada sah wuduk tu kena niat sampai selesai wuduk. Tak syarat tu atas niat ni
sekiranya kita mengikut pendapat yang muktamad. Muktamad di sisi mazhab Syafi'i tak disyaratkan kekal niat, hanya sunat sahaja. Kekal niat itu qaul dhaif. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i mengatakan wajib dikekalkan niat sehingga selesai wuduk. Lepas itu sunatlah. Al-khuruj minal khilafi mustahabun. Kita keluar daripada masalah yang berlaku khilaf ulama. Sebahagian ulama mengatakan sah, sebahagian ulama mengatakan tidak sah. Kita keluar daripada khilaf. Apa maksud keluar khilaf? Kita buat bagi tak jadi khilaf. Bila kita niat berterusan, tidak khilaf di kalangan ulama. Itu hukum dia sunat. Itu kaedah ada begitulah. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Hukum dia adalah sunat. Cuma ada khilaf pada satu mazhab ataupun khilaf pada berlainan mazhab. Lain mazhab. Mazhab kita tak diwajibkan kita ni sujud terkena hidung kita pada lantai. Adapun mazhab Maliki wajib hidung beserta dahi. Mazhab Hanafi salah satu. Kalau tak mau pergi kena dahi, pergi kena hidung. Mazhab Hanafi kita kata awak dia buat bukan begitu, dia ijtihad. Mengaji Sunan Sitah tak apa siapa. Dia nak sedap dalil dalam mazhab Hanafi ni kena mengaji kitab Tahawi. Imam Tahawi dia himpun semua adillah bagi mazhab Hanafi. Terangkat kepala kita dengar hujah hebat. Sampai seolah-olah bila kita dengar hujah setiap mazhab ni, kita akan kata mana pun tak salah, semua betul. Hujah kemas sungguh. Dia bagi khilaf mazhab. Tapi ada teruk Dia kena mengaji banyak. Mustalah ni kena mengaji banyak. Kita Hamzah ni kena mengaji. Kitab-kitab berkenaan dengan kaedah-kaedah para ulama, usul-usul kaedah ulama mujtahidin mengeluarkan hukum. Ada beberapa kaedah, tidak kurang daripada 100 kaedah setiap masalah. Jenuh. Dua kaedah antara ingatlah. Ya ulama mengatakan 50 kaedah kurang dah. Dalil-dalil adillah bagi mazahib ni. Kemah masing-masing tolak tak abah. Kalau kita ngaji Bukhari ni, Bukhari rat ulama ni rat, ulama Hanafi lah apa, rat lughawi tolak tak abah balah dah. Masing-masing kemah lah kau tu hak wajah dia nampak, Abu Hanifah nampak, lima wajah sengap gitu ya. Ibrahim Nakhai salah seorang ulama mazhab, ulama yang membina mazhab sendiri. Dia awal dari Imam Syafi'i ni. Imam Ibrahim Nakhai. Nakhai ni alim sungguh. Dan dia ada hujah berkenaan dengan sembahyang raf'ul yadain, kat tangan. Salah angkat tangan dalam mazhab Imam Ibrahim Nakhai. Sunat angkat tangan pada takbir intiqalat dan takbiratul ihram. Tapi mazhab Abu Hanifah hanya sunat pada takbiratul ihram. Intiqalat tak sunat. Satu hari Imam Ibrahim Nakhai jalan di Pekan Baghdad, jerambat dengan Abu Hanifah. Para ulama ni jumpa atas mana pun bincang berilmu. Jadi dia tanya Imam Abu Hanifah, dia kata, kamu berhujah hadis yang mana mengatakan tak sunat angkat tangan? Imam Abu Hanifah buat pula hadis tu. Dia kata hadis yang kamu riwayat tu hadis nazil. Satu hujah kata Imam Ibrahim Nakhai. Hujah yang kedua kata Ibrahim Nakhai, perawi-perawi yang ada pada hadis kamu adalah perawi yang dhaif. Sedangkan hadis aku berhujah hadis yang ali, lagi pula perawi-perawinya siqah belaka. Pasal apa hang pegang hadis tu? Hang tak pegang hadis yang kat tangan. Imam Abu Hanifah kata baik. Mula-mula kita periksa dulu daripada sanad hadis kita. Imam Abu Hanifah kata rawi dia ni pertama guru saya. Guru saya dengan guru kamu, ya betul, segi kesiqahan lebih guru kamu. Tapi jangan lupa, guru kamu hanya muhaddisin sahaja. Guru aku muhaddisin serta fuqaha. Mula. Dia Abu Hanifah banding seorang sehinggalah sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim Nakhai itu sampai kepada Ibnu Abbas, sedangkan hadis Abu Hanifah sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia beza pula di antara alim Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Memang kealiman lebih Ibnu Mas'ud dan dia jauh lebih senior. Satu kaedah dia kata. Kaedah yang kedua, sebab hadis yang aku berpegang mutabaqah dengan ayat Quran. Dia buat pula kaedah. Akhir sekali Imam Ibrahim Nakhai sengap.
bukan kata Ibrahim Naqai salah. Dia pun mujtahidin, ijtihad dia. Ada ulama kata al-a'immatu kulluhum 'alal haqq. Selesai. Kita jangan, memang adalah hadis kita ngaji, jangan kita tak faham maksud. Faqad awrada wa unqiba di itirat. Itirat tu itirat segi ijtihad dia, bukan boleh tolak pun. La yunqadul ijtihad bil ijtihad. Kaedah kata tidak boleh ijtihad Imam Syafi'i membatalkan ijtihad Imam Abu Hanifah. Tu kalau kita ngaji kaedah tu kita nampak. Jadi nampak awak Abu Hanifah hadis lagu ni. Hang suluh. Kau Imam Abu Hanifah hujah tenganga kot. Tu kita boleh tengok ulama belakang hujah. Dan Abu Hanifah sendiri tu ngaji tu baru kita nampak Allah ulama. Batabahur lepas tak Maulana Husain dia main. Ini masalah ni kena ngaji sunat sitah ya. Sunat sitah dia tak apa nak manis sikit. Aku tiap api cari ngaji sunat sitah tahun-tahun. Sebab tu Imam Tirmizi karang tu di Bayanil Mazahib, tujuan dia buat Sunan Tirmizi untuk menyatakan wajah bagi setiap mazhab. Dalam tu dia bukan hujah 4 mazhab, dia hujah lebih daripada 10 mazhab. Imam Tirmizi. Imam Abu Daud dia buat Sunan Abu Daud di Bayanil Adillah. Kita nak banding pasal apa Sunan Tirmizi ada hadis hasan, Bukhari semua hadis sahih. Imam Tirmizi ni tak tahu kah hadis mana ranking? Kena tengok atas dasar apa Imam Tirmizi karang kita, bukan dia nak bersaing daripada segi sahih tak sahih kan. Dia ni dibayan di mazahib, tujuan dia karang Sunan Tirmizi untuk menceritakan perjalanan hujah mazhab. Imam Bukhari cerita bab masalah istinbat. Imam Muslim karang Sahih Muslim, tujuan dia untuk menyatakan hadis sahih yang sampai riwayat dekat dia. Sebab tu cara dia susun dalam kitab tak sama. Imam Tirmizi dia susun hak lemah dulu, hak belakang kuat. Imam Muslim dia susun hak kuat sekali, hak kuih lemah sahih di sisi dia. Itu para ulama dia ada tujuan. Jangan kita duduk ni mula nak guna bahasa kasar kita pekak kan. Apa Imam Muslim karang kitab tak sama dengan hadis ni. Kalau nak kira segi autoriti karang hadis yang lebih kuat rantaian hadis Imam Ibnu Majah. Dia kemas lagi perawi dia pada hadis Sahih Bukhari. Jenuh lawan kan. Sebab dia karang kita ni dibayanil illah. Tujuan dia karang Sunan Ibnu Majah nak menceritakan penyakit hadis yang tersembunyi. Sedap kan Sunan Sitah. Dia kena ni pekah tak wayar, dia tak boleh lari pada hadis. Lari tu guru mana baca. Aja minyak boleh. Hanya disyaratkan jangan berpaling niat daripada basuh muka kepada basuh yang lain. Ini basuh tujuan yang lain. Kita niat tujuan basuh muka tu untuk angkat hadas. Janganlah bertujuan kita basuh muka tu untuk bersejuk-sejuk. Lah timur kan hangat basuh muka bagi sejuk dia. Itu paling niat. Paling niat. Kalau berserta niat tak apa. Angkat hadas serta menyejukkan. Tak apa. Dia jangan tujuan lain semata-mata. Tanpa tujuan kita basuh itu untuk mengangkat hadas. Itu dia berpaling daripada niat. Tetapi yang ni doa ni tiada mengapa niat basuh muka daripada wuduk serta basuh yang lainnya. Basuh yang lain tu basuh tujuan yang lain lah. Bersejuk-sejuk kan. Hangat-hangat ni basuh muka berasa rest sikit lah. Tujuan yang menyertai begitu tak apa, dia tidak nama memalingkan niat, masih lagi dia termasuk di bawah kata basuhan untuk wuduk. Itu satu. Habis ni cerita dalam kitab ni taklah panjang sangat lah. Kitab lain tu dia cerita panjang juga, berbahasan berkenaan dengan niat. Dan keduanya daripada 6 fardu wuduk itu basuh sekalian muka. Basuh dengan maksud terbasuh jugalah, sebagaimana rukun ataupun fardu yang pertama. Basuh muka tu dan barang yang ni apa sahaja yang ada atasnya, atas muka tadi. Apa barang tu? Daripada bulu.
kan, segala bulu yang tumbuh dalam had muka, maka wajib basuh zahirnya. Zahir ni kita kata sebelah luar, dan batinnya. Batin ni sebelah dalam sampai ke perdu bulu kan. Kalau belah luar ni dia panggil zahir bulu, kalau batin perdu dia sampai apa. Kecuali istisna yang kata walaupun wajib basuh sekalian bulu yang tumbuh dalam had muka ni, melainkan batin yang ni sebelah dalam, sebelah perdu janggut ni, bagi janggut belah dalam tu tak payah kan, tak payah basuh, tapi syarat dia lebat lah. Dan 2 tali tudung. Tali tudung ni bau lah ni, bau kan, bau. Pasal kita tua ni tali tudung. Syok kita tua dia guna tali tudung, dia tak tulis bau. Tali tudung yang mana? Yang lebat. Tapi kaid dia bagi laki-laki kan, bagi laki-laki kalau segmen ada apa nama bau yang lebat bagi perempuan, dia nadir, an-nadir kal ma'dum. Mana masalah orang perempuan, dia tak dimaafkan lah, tak dirukhsah di situ, hanya masalah laki-laki sahaja. Maka wajib basuh zahirnya jua, zahir janggut dan juga 2 tali tudung. Ni dia tak berbit kan, lebat tu tahu mana lebat ni, ulama kata uruf. Uruf ni ada uruf yang khas, ada uruf yang am. Uruf ni dia ada 6, dia ada 7, dia ada 7 tarikh uruf kan. Tarikh uruf yang am, yang khas ni maksud fuqaha bagi dhabit yang kata lebat tu sekira-kira kalau kita bersemang majlis khitab. Majlis khitab ni selalunya kita semang orang jauh mana, lebih kurang ni kan, tak syarat dekat. Kat guni kan, saya sembang orang kan, tak kapi kembang kepala tu kan. Mak kepala tu nampak sungguh Mana kita sembang, majlis bersembang ni, kita perhati tengok tak nampak kulit, nama lebat. Kalau dia nampak kulit ni tak lebat. Kita orang Melayu ni tak apa tak lebat sangat. Tapi kalau jenis Pakistan, Arab, kelam kan, lepas lebat sungguh. Dimaafkan basuh sebelah luar sahaja. Ini termasuk rukhsah lah kan, tak wajib. Kalau jadi nak basuh sampai dalam, susah lepas nak kan. Melayu ni selalunya janggut bau kita tak tebal mana kan. Itu setengah-setengah pok Pakistan kan, berapa juta dia punya janggutnya kan. Janggut tapi janggut Nabi ulama kira janggut Nabi duk dah 124,000. Pasal apa Allah buat janggut Nabi 124,000? Sebanyak-banyak bilangan anbiya yang Allah utus. Rasulullah ni dia rahsia banyak kan, janggut Rasulullah ni apa kelinganian 124,000. Pasal apa Tuhan buat ngam-ngam 124,000? Sebanyak-banyak bilangan anbiya yang Allah utus. Itu rahsia Nabi, janggut Nabi punya tu. Dia setiap benda tu ada dia punya maksud. Habis 24,000 tu dia ulama betul tu kan. Bermula perenggan panjang muka, nisbah panjang. Ni panjang ni bila ditelak muka, adakah seluruh yang kita nampak ni dikira muka tak? Dia ada had dia ada sempadan, dia ada had, sempadan ataupun orang Kedah kata perenggan kan. Perenggan panjang yang ini nisbah panjang muka tu tang mana? Daripada tempat yang ghalib kebiasaan tumbuh rambut kepala. Ni kebiasaan orang yang tak dailih, orang panggil apa? Dongga kan. Kita nak orang dongga tu dia tang ni boda rambut kan. Sampai sini dongga, dari dongga tak ambil kira. Ghalib tu sebab tu dia tahu ghalib tempat tumbuh membatu sya'ri, tempat ghalib kebiasaan kebanyakan orang tumbuh rambut nah sini. Tempat sebelah atas hingga kesudahan 2 tulang dagu. Hingga ni dia panggil idkhalil ghayah. Ada hingga tu dengan mana intihail ghayah. Hingga di sini dia panggil idkhalil ghayah, termasuk sekali dengan ghayah. Macam akal tu samakah hatta ra'saha.
Saya makan ikan sampai kepala. Sampai kepala tu dekat kepala berhenti ke sekali dengan kepala pepak sekali. Kalau intihail ghayah sampai kepala tak makan dah kepala. Kalau idkhalil ghayah kali-kali dengan kepala sapu cerah. Tu dia kaedah dia gitu. Ni dia panggil idkhalil ghayah, termasuk dua tulang dagu. Dua tulang dagu. Ini nisbah panjang sini lah. Dan perenggan lebarnya, nisbah lebar pula daripada anak telinga kepada anak telinga. Sini. Jadi gitu. Sini. Lepas tu semua sini dekat lagu tu. Main wayar tu. Wayar. Main wayar mana apa? Senang nak tunjuk. Mak ambil tak? Wayar mana? Ni. Dapat tu ada iPhone tu ada. Jadi dia nisbah panjang. Dulu tu guru dia tunjuk. Kita mengajar gaji. Lagu tu. Tidak orang tak nak duk abang. Ambil yang daripada belit ni. Jadi dia nisbah panjang muka kita daripada Mambatus Sya'ri. Dan juga dua pertemuan dua tulang rahang. Ni rahang sebelah, ni rahang sebelah. Di sini. Sini. Sini tak masuk ni. Tapi wajib basuh gak ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun kan. Dia kata nisbah panjang ni sampai sini. Nisbah lebar daripada sini sampai sini. Ni sini. Sekali ni. Dah. Sini. Ni wajib ni. Daripada sini sempadan dah. Semua wajib. Sini tak wajib. Walaupun termasuk muka. Sebab dia tak masuk sempadan. Kan? Kalau pergi haji umrah sini boleh nak ihram lagi ni. Belajar miqat ni kena bayar. Kena bayar dam. Di sini. Sini tak masuk. Sini kan masuk. Kalau dia pombang betul-betul cermin ambil parah betul-betul kan. Sah tu dah walaupun sini tak kena. Nak buat tak kadang-kadang ambil semayang bagi sini tak kena pergi tunjuk kat orang. Weh dia kata hang tak basuh sini. Tak apa. Ni sahih Wahabi dah ni kena. Dulu tu cik ambil gitu. Dia rajin ni pergi masjid. Masa tu dia muda. Basuh ngam-ngam ni kan. Dia tahu ayat nak cebok ambil. Hang ni kaum muda kot. Saja aku muda lah. Cik dia buat dia bagi orang tegak kan. Hang ni kata ni ngaji tang mana ni. Dia kata ayat musta'mal ni. Apa maksud musta'mal? Mustaq pada musta'mal. Lah raya. Betul tu kan. Dia saja dia buat dia nak bagi reti. Dia tak erti bahasa dia lah. Kami tu dia. Macam tu. Jadi had muka kita ke tu. Jadi macam begitu. Sini tak masuk, sini tak masuk, sini tak masuk, sini tak masuk. Lepas tu kita nak basuh ngam-ngam tak? Nak abang atas hak wajib. Basuhlah bagi lebih lajak sampai muka ni. Ni muka ni kalau boleh lajak sekali dengan telinga. Telinga ni sunat basuh 12 kali. Bukan basuh 3 kali. Kita basuh telinga berapa kali? Dia 12 kali. Dia dalam kitab Mishkat Masabih, syarah dia Mirqatul Mafatih, Imam Mula Ali Qari, syarah bagi kitab Mishkatul Masabih Imam Tibrizi, matan asal dia nama kitab Masabih karangan Imam Bughawi. Lepas tu imam belakang ni nama Imam Tibrizi, dia buat syarah tu nama Mishkat Masabih. Selepas pada Mishkat Masabih, Imam Mula Ali Qari, anak murid Ibnu Hajar Haytami, buat pula hasyiah dia nama Mirqatul Mafatih, lebih kurang 11 jilid. Sedap ke tak ada. Dalam tu dia cerita, dia kata sunat basuh telinga ni 12 kali. Antara fadilat dia, seseorang yang selalu mengamalkan basuhan telinga 12 kali, orang tu tidak akan terkena penyakit stroke. Dalam kitab tu, kitab Mishkatul Masabih.
beli syarah dia. Mirqatul Mafatih. Oh sedap Mullah Ali Qari ni dah bahas. Oh, hero semua dah Mullah Ali Qari. Fiqh Pak Alim. Hadis Pak Alim. Nama Ibn Hajar, Ibn Hajar Haytami. Dia sekali dengan Abdul Aziz Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in. Syarah dia nama I'anatul Talibin. Mana tu basuh kali telinga kan. Sunatnya afdal kita basuh bagi lebih ya. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesungguhnya umat aku nanti di hari kiamat kelak akan diseru oleh malaikat menjadi tetamu yang khas lagi istimewa berlainan dengan segala umat-umat yang dulu. Kalau syariat Nabi dulu ayat semayang sama, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, tapi lepas tak ada ghurrah. Ghurrah ni basuh bagi lebih pada basuhan muka dan kepala. Dan tu kita panggil tahjil. Tahjil ni basuh lebih daripada basuhan yang wajib pada tangan. Mana wajib kita sampai siku. Kan, sampai siku. Basuh bagi lebih dia panggil tahjil, ghurrah wa tahjil. Dalam makna adalah ghurrah wa tahjil. Kan faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata orang yang boleh berkemampuan untuk basuh lebih pada muka dan tangan serta anggota wuduk yang lain, silakan buat. Kan? Sebab apa? Sebab umat Nabi ni akan diseru nanti di hari kiamat ghurran muhajjalin min asharil wuduk. Berseri-seri bersinar muka mengeluarkan cahaya mengikut qadar mana yang dibasuh atas. Lepas tu ambil sembahyang. Lepas tu kita jangan duk berkira kan. Ambil kat sembahyang basuh kepala. Tit. Ni tu. Kan mungkin padang masyarakat menyala tuan tu li. Orang basuh bagi berhabis kepala tu. Bagi tu dia keluar cahaya. Abu Hurairah kata, lepas aku dengar hadis ni Nabi cerita, aku basuh berhabis. Muka ni sekali-kali dengan kepala. Basuh tangan. Abu Hurairah sentai sampai kepala bau. Dia had kan, sampai had kepala bau. Kalau nak atas ni tak sunat dah basuh, buat perhabis hayak ya. Sampai takat ni. Basuh sampai perhabis hayak. Kaki dia basuh sampai kepala lutut. Kita basuh apa tu? Tak ada hari ya. Juru ikut betih tu. Basuh sampai sini. Kaki yang lajak sampai paha. Paha tak sunat lah. Dia panggil royah sunat bagi kaki ni sampai kepada dua lutut saja. Royah basuhan sunat pada tangan sampai kepala bau saja. Kepala bau tak sunat dah lah. Dekat kepala bau ni. Tu adakah fadilah tak? Basuh telinga ni. Sudah ni. Dia sedap. Memang hadis ke tu? Kita basuh telinga. Yang pernah ilah kali. Lepas tu kita basuh ke tu. Ni hak tepi ni kan kena ni kadang-kadang. Lepas tu kita pedap pula ke tu. Oh pula tu. Itu lah. Dah bagi kena itu. Bukan tekan ke tu tak. Ni kan telinga kita ni. Kita ada tunjuk yang ni macam ni kan. Sini ke tu. Sini kan kena ni. Mana kita lipat pergi kena balik lah. Gini lah. Bukan buat ke tu. Buat ke tu. Memang dalam hadis Nabi buat ke tu. Itu lah. Dah lepas basuh ni. Kan. Lepas tu kita buat ke tu. Bunak. Lepas tu buat ke tu. 3 kali. Tu tak. Tidak ada dapat sekali tu. Dia basuh telinga 3 kali kan. Dia masuk basuhan kedua bila sempurna basuhan pertama. Betul tak? Ya. Jadi kalau kita ulang basuh tangan 10 kali pun kira sekali kan. Mana dia dapat pahala sunat sekali. Orang basuh 3 kali pahala lebih. Kan kita basuh telinga sunat 3 kali. Maksud 3 kali ni setiap basuhan semua telinga kena. Baru kira 1. Yang kedua pula bagi kena semua baru kira 2. Kalau kita duk basuh kali pertama ulang tentu 2-3 kali pun tang ni tak kena. Duk kira 1 tu. Pahala saya kira 1. Malaikat kata hang 1 ya. Saya basuh 3 kali. Hang basuh tak kena. Pahala 1 sikit pahala. Tu yang pedak tu. Ini sudah sitah dah. Ada tak tahu tepak. Sudah sitah dah. Dalam ni dah kita tengok dalam syarah dia Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarakfuri. Orang tua ni dia takkan nak cerita panjang kan. Nak cerita dalil kita tak nak faham lah.
Dia abang hang basuh bagi kena lagu ni. Tok guru dulu kan. Kita pakai pegang lah tok guru abang. Bukan tok guru tak ada ambilan. Tok guru dulu abang kata buat guni. Orang dulu pun taat buat kan. Tak tanya tok guru ambil hadis nak tok guru. Sahih ke tak? Hangat hati mu tanya soalan tu. Sahih ke tak? Amboi. Jadi kenal sangat dia sahih. Ustaz, bina ni sunat dua-dua sekali kan? Bukan kata sebelah dulu. Dua-dua sekali jalan kan? Kaedah fiqah, benda yang sunat dimudahkan serentak berpasangan, tidak disunatkan kita berasingan. Dengan buah sebelah ambil dengan buah sebelah tak sunat. Dia afdal, dapat pahala basuh tu dapat, tapi pahala beriringan sekali serentak tu tak dapat. Dia banyak dalam bab wuduk ni terperinci, dia banyak dalam majmuk perinci ya. Dalam bab semayang pun majmuk banyak cerita, tapi ada lagi satu kitab ulama Hadramut karang bab sunat dalam semayang 500 sunat. 500 daripada takbiratul ihram tu sampai bila salam 500 sunat. Sedap bahasannya kan. 500 sunat. Lepas tu hero bab sunat dalam semayang jelah kan. Jadi ulama dulu buat habis. Ulama-ulama sufi ni kutip sunat. Sebab tu sisi ulama sufi dia tak ada istilah sunat muakkad ghairu muakkad. Bagi depa semua muakkad. Kita muakkad tu abang sembang buat tak agak pun. Sunat muakkad buat arah tak pun. Cuma nak habaq muakkad tak muakkad. Semua sufi semua muakkad. 22 rakaat tu muakkad semua. Kan kita fuqaha kita 10 muakkad, 12 baru muakkad. Cerita bab sembahyang sunat. Nanti hadis dari Syama'il tu cerita. Kan dia sembahyang fardu 5 waktu ni sehari 17 waktu 17 rakaat kan. Nabi akan buat sembahyang siang ataupun malam campur 50 rakaat setiap hari. Pasal apa? Kalau Nabi sembahyang banyak belah malam, belah siang kurang sikit. Kalau banyak belah siang, belah malam kurang sikit. Sebab tu hadis cerita Rasulullah sembahyang 9 rakaat, 13 rakaat, 7 rakaat. Kan buat pula 9 rakaat. Pasal apa Rasulullah ubah-ubah gitu? Pasal kadang-kadang siang Rasulullah sibuk, Rasulullah buat sikit. Kadang-kadang siang tu ada lapangan Rasulullah buat banyak, malam jadi 7 rakaat saja. Rasulullah campur antara fardu dan sunat. Setiap hari Rasulullah akan genap 50 rakaat. 50. Sebab ambil pada hadis farratuka wa ala ummatika 50 salatan qum anta wa ummatuk. Kan kata aku fardukan ke atas kamu hai Muhammad 50 sembahyang. Dirikanlah sembahyang olehmu serta umat-umatmu. Ni Nabi itu. Aku nak tahu rahsia pasal Rasulullah sembahyang malam tak banyak, tak sama bilangan rakaat. Itu kena mengaji dalam Fawaid Jalilatul Bahiyah. Yang bahas masalah gitu Imam Zuruq. Imam Zuruq ni salah seorang ulama sufi yang mengarang syarah bagi hikam atau ilah As-Sakandari. Dia seorang buat syarah hampir 40 syarah. 30 syarah ada syarah. Hikam sahaja. Dia tak ada yang campur. Dia syarah hikam saja 30 syarah. Yang mana setiap syarah dia tak sama. Dia bahas pasal Nabi sembahyang. Bab-bab lagu ni lama. Dia bahas berjabu. Dalam kitab Fawaid Jalilatul Bahiyah tu ada sekitar. Cerita bab pergi sampai bab sembahyang lah. Bab basuh telinga tadi tu. Daripada anak telinga kepada anak telinga. Ni hak sempadan, hak wajib lah. Tapi kita kena basuh bagi lebih sikit jadi wajib. Dan yang aulanya kita basuh bagi lebih lagi. Sekali dengan telinga. Basuh muka tu lajak telinga terus. Ini jarang lah. Kita ada basuh muka betul kan. Dalam miskat ni dia suruh basuh sekali dengan telinga. 3 kali basuh muka, 3 kali termasuk dengan telinga. Tu habis. Yang kedua,
Dan ketiga, fardu wuduk itu basuh sekalian tangan yang sebelah kanan dan sekalian tangan yang sebelah kiri, dan sekalian yang ada atas tangan daripada bulu dan lainnya. Lainnya itu termasuk isi-isi yang tumbuh dan apa sahaja yang ada atas anggota tangan ahad sepadan itu, daripada ujung jari sampailah kepada siku. Wa aidikum ilal marafiq, dua tangan sehinggalah siku. Dan jika bulu tangan itu lebat sekalipun, wajib basuhnya zahirnya dan batin. Belah luar pun wajib basuh, sampai perdu bulu pun wajib basuh. Dan jika tinggal seorak bulu yang tiada terbasuhnya, maka wajib dibasuhnya. Hak ni zon lah, ada bab taharah ni semua zon. Mana sekira-kira dengan basuhan begitu, anggota tu dah terbasuh, cukuplah. Jangan sampai periksa sebiji. Saya biasa tengok orang ambil sembahyang halusi, duduk tahun cermin tu. Saya biasa ada tengok macam ni, terjun dalam kolah garanti terbasuh, kita mulut macam tu kan. Tengok dia halusi suruh sampai duduk gotong. Ni dalam ni lubang hidung ni sini je kan. Biji mata ni sini memang masuk ni kan, tapi dia basuh sampai belugu tu. Wih, sampai nak terbit biji mata kan. Oh, dia punya halusi biasa jumpa. Sampai duduk tu dalam cermin, ujung dia tu je. Ayah pula dia tengok. Wih, terjun kolah tu. Kita ni musik orang. Terjun dalam kolah garanti semua. Semua kena. Ada orang tua tu seorang, dia ambil sembahyang tak kena basuh. Budak-budak tu kata tak kena lagi pakcik, tak kena lagi pakcik. Dia lompat terjun dalam kolah. Tak ni kena kot tu. Orang orang tua tu. Habis lencunet nak ayak perahu. Tak ni tak kena lagi dah. Budak tu nyom. Dia teringat pakcik Hasan tu tak apa dia tak. Terjun kolah tu dia hangat hati dia tu duduk kata tak kena. Guan lah, guan. Kira-kira basuhan antara tu sampai dah. Tu dah lah. Tak payah lah ni. Mana-mana yang menghalang sampai anggota wuduk, kita kena buang lah. Ni cerita bab-bab ni, maklum lah. Bab-bab ni dia cuma ada ambil isi-isi penting lah ni. Dan jika dicabut akan dia mana? Dan jika tinggal seorak bulu yang tiada terbasuhnya, maka wajib basuhnya. Kena pergi basuh. Dan jika dicabut akan dia sebelum basuhnya, maka wajib dia basuh perdu tempat yang dicabut itu. Kena basuh sampai ke tempat dicabut daripada zon dia lah. Tu yang kira-kira ayak dah sampai, cukup lah. Dan had perenggan tangan yang wajib basuh itu daripada hujung jari hingga siku, masuk ke dalam siku lah. Pasal ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Asal dia sampai siku saja kan. Tapi tak sempurna sampai siku, melainkan sekali ke siku. Betul, ulama kata siku pun wajib, pada asalnya siku tak wajib kan. Tapi jadi wajib dengan sebab bagi wajib wasilah, bukan wajib asal. Itu ulama kata fi intihail ghayah lah. Masuk sekali dengan siku baru sempurna basuhan tu. Habis. So, jika dicabut tu cabut bulu. Cabut tu sebelum wuduk lah. Kalau cabut selepas wuduk tak payah basuh dah. Jika dicabut sebelum sebelum wuduk lah. Sebelum wuduk tu kita cabut. Kalau kita dah ambil yang sembahyang, lepas tu kita cabut, tak payah basuh dah lalu. Dah terangkat dah kan. Dia takkan patah balik tak terangkat. Cabut tu sebelum ambil sembahyang. Wajib basuh wajib basuh. Perdu Perdu bukan wajib basuh bulu tu. Wajib tu bulu tu lempang. Habis. Dan keempatnya, fardu wuduk itu sapu air atau beri kena air akan sedikit kulit kepala, atau sapu sedikit bulu yang tumbuh dalam had kepala. Dan tempat yang kena sapu itu atau tempat yang titik air itu tiada keluar daripada had kepala. Ni had kepala. Di sini kepala. Bagi kena kulit kepala ke,
bagi pena rambut. Ini pun perbahasan sedap dalam Sunan Tirmizi. Salah Imam Abu Hanifah dia kena sekurang-kurang dia basuh sikit tak badan. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata ba tu dengan maksud sebahagian. Dia panggil ba bil ilsaq. Dia mazhab Abu Hanifah ba tu ba zaidah. Wamsahu bi ru'usikum ay ru'usakum. Dalam kaedah nahwu ni dia tak panggil dia panggil ba zaidah. Pasal kita baca Quran dia panggil basilah. Basilah ni ba tidak ada sebarang makna, hanya li tahsinil lafzi. Kan ba ni dia ada ba jar zaidah, ada ba jar syibih zaidah, ada ba tu tadi ni ba asli. Kalau ba asli dia ada 3, syibih zaidah dia ada 2, kalau ba zaidah dia ada 1 saja. Fungsi dah. Dia nahwu lah. Jadi Imam Abu Hanifah dia mentakdirkan ba yang ada wamsahu bi ru'usikum tu ba zaidah, ba silah, dengan maksud kepala. Mana nak nama kepala sekurang-kurangnya 2/3. Sebab tu mazhab Hanafi kena basuh 2/3. Imam Syafi'i ba situ dia panggil balil ilsaq. Dengan maksud sebahagian, walaupun kecil sebahagian. Saya ni sebahagian daripada ahli qaryah ni. Siapa dia? Seorang je lah. Dalam kampung tu 6-700. Orang bagi sebahagian tak? Sebahagian. Saya ni sebahagian daripada kaki tangan Indah Water contoh. Makna bukan kata dia ni sebahagian tu makna orang Indah Water 2 orang lah. Ramai seorang. Sebahagian bukan maksud itu. Sebahagian. Walaupun nisbah yang kecil nama sebahagian lah. Babil ilsaq. Imam Syafi'i takdir begitu. Bil basta'in wa adid awil alsiqi wa mislama wa mimma'an bihantiqi. Balil ilsaq. Al-Fiha Ibn Malik. Ini pun sedap bahasa Maulana duk bahas balil ilsaq, kaedah. Abu Hanifah pun ada kaedah dia. Basilah apa syarat dia apa semua. Kemah mazhab. Sebab tu Imam Zakaria kata semakin ku kaji adillah bagi mazahib maka makin terselah kebenaran para imam. Lagi dikaji secara halusi lagi terselah kebenaran para imam. Itu baru betul pengajian yang sebenar. Kalau kita ngaji kita nampak salah mazhab lain, ngaji lagi sampai pangkat semua mazhab tu. Baru berhenti. Dia nampak Abu Hanifah tak kuat lagi. Tak kemas lagi tu. Ngaji dulu. Sampai semua mazhab kemas belakang. Tak apa berhenti. Tu kata aku tu. Tak mampu kita nak jawab. Imam Ibnu Abi Qudamah mazhab Abu Hanifah Hanbali. Habis itu. Itu bab masalah sapu kepala lah. Habis. Kemudian kata dan kelimanya fardhu wudu itu basuh sekalian kaki yang pihak kanan dan yang pihak kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kaki ni dia ada sangkut juga dengan masalah muza khuf. Kita tahu apa ni muza. Padang kata budak-budak latih dia nak reti muza tu natang apa. Khuf kita Melayu pun panggil khuf ya. Khuf ni selalunya orang pakai musim sejuk. Mai puak-puak Melayu musim hangat boleh tutup pakai khuf. Tujuan para sahabat pakai khuf ni pasal tak mau bagi sejuk kaki. Dia kaedah dalam ilmu perubatan. Apabila kaki kita sejuk menyebabkan mudah kita nak terkencing. Dah lah musim sejuk. Nak kencing basuh. Allah. Zaman dulu gunakan objek. Zaman kita tak apalah pulih pipe hangat tu. Anda kena ulang kencing ni. Bisa pemik semayang negeri sejuk. Macam jarum tu. Menyucuk. Mana sekali pipi musek tu 8 darjah soyak bunyi tu. Pak Lang kata tu tak apa sejuk tu. Zaman dia duduk dulu tahun 70-an kata baju 8 lapis. Tu musek bukanlah tinggi sangat. Kalau PCB Rea ke tak tahulah. Tu Islam ni dia menyeluruh. Nak kencing bersegan tu. Nak basuh teruk. Sebab tu seorang sahabat dulu
Nama Amr bin As. Amr bin As dia jadi ketua panglima perang. Dia pergi 4 bulan, 7 bulan tak balik. Duduk tawan kota Adnain. Kota Adnain ni hampir-hampir dengan Baitul Maqdis. Sampai musim sejuk. Malam tu Amr bin As mimpi keluar mandi. Dia tak mandi. Dia taimum. Pasal tu puak-puak sahabat ni tak tengok balik dia buat kat Rasulullah. Allah panggil pas pada Tuhan. Kata Amr bin As, pasal apa tak mandi? Boleh mati Rasulullah dah. Tu yang ganti taimum. Tu ada asai-asai dia gitu. Sejuk sungguh. Tu orang pakai khuf tu. Boleh kat orang Melayu musim panas abang hentam khuf tu. Kan tahu punca. Kita tengok. No, hang pun pakai khuf makan. Tahu apa bukan sejuk. Tak pakai musim sejuk. Ada kita ni bab meniru ikut tu. Pisahlah kalau pakai tak apa. Tapi tak kena cara lah. Macam kata tengah hari pakai sweater kan. Agak-agak lah. Musim hangat bukan hujan ni. Payah cerita kan. Yang betul kan. No. Tu sama kali tengok orang bagi. Dia Mekah Madinah banyak. Mesti sejuk lah. Lepas sampai berapa? Sampai 8 darjah. Allah, sejuk. Sejuk sungguh. Kalau kena musim dia. Kalau pergi kena 24 darjah. Syok. 21 kau kepala ekor kan. Kena sejuk. Sampai pangkat 8 darjah. Madinah lebih sejuk pada Mekah. Maksud sejuk lagi pada Madinah. Biasa api dulu turun bah lompat naik balik. Orang kata apa? Saja. Padahal terkejut sejuk. Naik cari kain. Tahan tak abak ada sejuk. Menyucuk. Turun bah. Lompat naik balik. Oh 8. Oh sejuk 8. Aircon 16 pun tak tahan. Tambah 8. Lagi sejuk. Ni wallahu a'lam wa bi ta'ala.